Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Adelina selaku pensyarah bagi subjek TITAS. Nama saya Muhammad Anafi Hanafi alias Muhammad Hanafi, bernama matrik 19687. Bagi melaksanakan tugasan TITAS yang telah diberikan, kumpulan kami telah memilih tajuk jerebu. Jadi secara umumnya jerebu ini adalah partikel-partikel ataupun zarah yang berada di atmosfera yang menutup pancaran cahaya matahari menembusi ke bumi. Selain itu, berkenaan dengan jerebu ni juga ianya sangat tidak asing bagi negara kita, kerana setiap tahun negara kita pasti akan mengalami jerebu ini. Bukan setakat negara kita, malah negara di Asia Tenggara juga. Selain itu, yang kita sedia maklum juga, jerebu ini berlaku secara semula jadi ataupun berlaku disebabkan oleh manusia. Seterusnya, saya menyerahkan kepada Nolatika untuk menerangkan objektif kajian. Nama saya Nur Atika Idris, bernama matrik 1969091. Hari ini saya akan terangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian bagi tajuk kita pada hari ini ialah yang pertama, kita akan membincangkan isu jerebu di dalam kalangan masyarakat. Dan yang kedua, kita akan mengenal pasti punca dan kesan isu jerebu ini memberi kesan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kita akan menghuraikan langkah-langkah yang berkesan untuk kita tangani masalah isu jerebu ini. Dan yang terakhir, kita akan membincangkan tentang kepentingan dan kesedaran menjaga alam sekitar bagi tamadun manusia yang akan datang. Saya Arif Ashraf bin Syamsuddin, bernama matrik 1969047. Punca jerebu ialah pembakaran terbuka ataupun pembakaran hutan terbuka, asap daripada kenderaan, asap daripada kilang dan kebakaran dari negara jiran. Seterusnya ialah kesan-kesan jerebu. Antara kesan-kesan jerebu seperti masalah kesihatan, iaitu seperti mengalami batuk, mengalami sakit mata, mengalami sakit tekak, dan seterusnya kemerosotan produktiviti negara seperti pekerjaan-pekerjaan yang tergendala menyebabkan tiada produk yang akan dihasilkan. Seterusnya, menjejaskan kualiti kehidupan dan alam sekitar. Apabila berlaku jerebu, aktiviti-aktiviti kehidupan seperti sukan, seperti pekerjaan tak dapat dilaksanakan sebab jerebu boleh mendatangkan keburukan. Jadi kualiti kehidupan tu akan merosot, dan seterusnya juga alam sekitar terkesan juga dengan jerebu ini. Jata, nama saya Quinitin Konye, nombor matrik saya 197665. Langkah pertama adalah kerajaan mewatakkan Aktah Pencemaran Jerebu Rentas Sebadan. Aktah ni mengkritik tindakan negara lain yang menyebabkan atau menyumbangkan pencemaran jerebu di dalam negara ini. Langkah seterusnya adalah pembenahan awam untuk menghasilkan hujan. Langkah ini merupakan hujan asid, tetapi ia dapat mengurangkan masalah jerebu dan udara akan kembali bersih selepas berlakunya hujan. Langkah ketiga adalah kempen kita semula. Sebagai contoh, boleh kongsikan tentang bahan buangan sisa pertanian boleh dikitah menjadi bahan baru seperti kompos dan perabot. Langkah ini dapat elakkan pembakaran hutan secara besar-besaran. Langkah seterusnya adalah pendidikan alam sekitar. Langkah ini dia dapat memberi pendedahan kepada pelajar dalam mata pelajaran khusus pertanian tentang alam sekitar untuk menyemai perasaan cintakan alam sekitar. Langkah akhirnya adalah penguatkuasaan undang-undang. Sebagai contoh, kerajaan boleh menguatkan undang-undang tentang kilang dalam negara kita, di mana diwajibkan memasang alat penapis asap di serombong asap. Langkah ini dapat untuk mengurangkan penipisan lapisan ozon. Salam sejahtera, saya Jacinta Simbang Anak Jani, nombor matrik 197998. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai punca dan kesan jerebu melalui dapatan daripada akhbar online. Seperti yang terpapar di skrin sekarang ini,
Punca jerbu adalah disebabkan pembakaran hutan di Indonesia. Sumber akhbar ini adalah daripada berita harian. Kesan-kesan jerbu adalah menjejaskan produktiviti negara. Sumber akhbar ini adalah daripada Sinar Harian. Okey, seterusnya kesan jerbu adalah menjejaskan produktiviti dan kualiti hidup. Maksudnya segala aktiviti yang memerlukan kita berada di luar rumah tidak dapat dilakukan semasa jerbu. Sumber keratan akhbar ini adalah daripada berita harian. Okey, seterusnya adalah kesan jerbu, iaitu seperti yang terpapar dekat skrin sekarang ini adalah kerugian ekonomi akibat jerbu. Sumber keratan akhbar ini adalah daripada Astro Awani. Seterusnya, jerbu punca jangkitan pernafasan jejas saluran darah. Sumber akhbar adalah daripada berita harian. Ini merujuk kepada penyakit yang mungkin berlaku akibat kejadian jerbu. Saya Aisyah, nombor matrik 196834, dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan di mana jerbu merupakan bencana alam yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada kehidupan makhluk di muka bumi, terutamanya manusia. Perkara ini berlaku disebabkan oleh daripada perbuatan manusia yang tiada kesedaran kepada alam sekitar. Pembakaran akan menyebabkan berlakunya pencemaran alam seperti jerbu. Oleh itu, setiap manusia perlulah mengamalkan etika penjagaan alam sekitar bagi mengelakkan bencana seperti jerbu ini berlaku. Sikap mencintai alam sekitar dapat menyemai rasa pentingnya kemaslahatan alam sekitar kepada tamadun manusia dan segenap lapisan masyarakat. Saya Intan Nurkasina binti Rosli bernombor matrik 197506. Ulasan yang boleh saya buat berdasarkan video di YouTube ialah pada tahun 2019 Malaysia telah mengalami keadaan jerbu yang teruk. Ini disebabkan oleh pembakaran terbuka. Isu ini melibatkan antara Malaysia dan juga Indonesia. Indonesia telah menafikan bahawa keadaan jerbu di Malaysia disebabkan oleh mereka. Tetapi Pusat Meteorologi ASEAN telah mengatakan bahawa terdapat 474 kelompok panas berada di Indonesia, manakala hanya 7 sahaja kelompok panas yang ada di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Syakir Naim bin Zulkifli dan bernombor matrik 1976, menjalankan operasi pemberian awan untuk menghasilkan hujan bagi menangani kesan jerbu yang teruk yang melanda Malaysia pada masa kini. Sekolah-sekolah juga telah disarankan oleh Menteri Pendidikan untuk ditutup bagi mengelakkan pelajar-pelajar terdedah dengan udara-udara yang tercemar di luar. Sekian daripada saya.